Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang menunggu, kepada semua penonton-penonton di sana, rakan kenalan, sosial media, saudara mara dan sesiapa sahaja yang sedang menunggu sembang petang kita pada hari ini. Kenapa Gaza diserang? InsyaAllah sekejap lagi kita akan menjemput ahli panel kita dan moderator kita. Sebelum tu, selamat datang kami ucapkan di page Pertubuhan Dakwah Backpackers Malaysia. Pertubuhan Dakwah Backpackers Malaysia adalah salah satu pertubuhan yang mana badan dakwah ataupun badan kemanusiaan yang memfokuskan kepada bantuan kepada fakir miskin, kepada mu'allaf, kepada pelarian dan kepada orang asli. Dan insyaAllah segala program-program ataupun kerja-kerja dakwah ataupun kerja-kerja kemanusiaan yang telah dakwah Backpacker Malaysia ataupun DBM jalankan, laksanakan, insyaAllah boleh layari di page Facebook dakwah Backpackers Malaysia kami. Jadi sebelum saya menjemput moderator dan ahli panel kita pada hari ini, saya menjemput kawan-kawan dan rakan-rakan yang sedang menonton page dakwah Backpacker Malaysia pada kali ini, yang mana sedang menunggu untuk siaran langsung forum bersama dengan ahli panel kita dan juga moderator kita. Saya minta kawan-kawan, teman-teman yang sedang menonton ini like dan share program live siaran langsung kita sekarang kepada teman-teman di luar sana supaya kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang mana maksudnya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati di sekelilingnya barakna haulah agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi melalui ayat ini bolehlah kita renungkan kenapa Allah dah berfirman dalam surah Al-Isra, kenapa pentingnya kita menjaga Masjidil Aqsa, kenapa pentingnya kita mengambil tahu tentang Masjidil Aqsa dan bumi Palestin, dan insya-Allah kita akan kupas sebentar lagi bersama panel dan moderator kita. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan moderator kita yang akan kita jemput pada hari ini iaitu Ustaz Adil Mufti bin Muhammad Samsudin asal Johor, yang mana beliau salah seorang pensyarah daripada Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Beliau mempunyai anak 3 orang, berkelulusan degree Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan juga master dalam bahasa Arab di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Kemudian ahli panel kita, Tahrir Al-Ramli ataupun Ummu Muhannad, yang mana beliau berasal daripada Gaza, yang telah lama menetap di Malaysia dan berkahwin dengan orang Malaysia. Beliau ijazah sarjana muda daripada Universiti Islam Gaza dalam jurusan TESOL English, kemudian master juga dalam bidang TESOL di Universiti Sains Malaysia USM. Beliau mempunyai 2 orang anak dan aktif dalam membantu isu-isu kemanusiaan yang berlaku di bumi Palestin. Jadi tanpa membuang masa, insya-Allah saya ingin sekali lagi menyeru kepada semua rakan-rakan dan juga yang sedang menonton FB live dakwah Backpackers Malaysia, kita mohon untuk bantu like dan share kepada kawan-kawan di luar sana. Share lah di mana-mana, di grup WhatsApp, di Telegram, di IG, di Twitter dan sebagainya, untuk kita sama-sama dengarkan isu yang terkini, isu hangat, isu panas yang berlaku di bumi Gaza, di bumi Palestin, apa yang telah berlaku di Kejirangan Sheikh Jarrah, yang berlaku di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Jadi kita sama-sama kan mendengar apa yang akan dibicarakan oleh panel kita, insya-Allah. Jadi tanpa saya membuang masa, saya ingin menjemput moderator kita, Ustaz Adil Mufti, untuk
terus mengambil tempat insya-Allah. Dipersilakan. Baik, terima kasih saudara Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya doakan semua penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita dan juga mengampunkan segala dosa kita ini, insya-Allah. Dan bersama saya pada hari ini ialah Puan Tahrir Al-Ghamri. Beliau merupakan ahli panel kita pada hari ini yang akan menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan isu yang sedang hangat berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Dan isu ini bukan hanya sekadar isu agama, tapi dia melampaui isu kemanusiaan. Okey. Nyawa manusia seperti tidak ada harga di bumi Palestin pada ketika ini. Kalau kita tahu sepanjang 11 hari peperangan berlaku antara Israel dan Mujahidin Al-Qassam, dan ramai korban yang telah syahid di bumi Palestin. Kita doakan mudah-mudahan semua korban tersebut ditempatkan bersama dengan orang-orang soleh dalam syurga, insya-Allah. Jadi sebelum saya meneruskan perbualan saya, forum saya bersama dengan Puan Tahrir, izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni adalah satu wilayah yang besar yang terletak di bumi Palestin. Di dalam Baitul Maqdis itulah ada Masjid Al-Aqsa dan banyak lagi masjid-masjid kecil. Dan Presiden Amerika yang lepas, Donald Trump, telah mengisytiharkan bahawa Baitul Maqdis menjadi ibu kota Israel, dan ia mengundang kemarahan umat Islam. Okay? Dan seperti yang kita tahu, bumi Palestin, Baitul Maqdis itu adalah hak orang Islam. Jadi kenapa Baitul Maqdis ni amat istimewa di sisi orang Islam? Yang pertamanya, Baitul Maqdis ni tempat berlakunya Isra' Mi'raj. Di Masjidil Aqsa itu berlakunya Isra' Mi'raj. Peristiwa yang sangat penting dalam dunia Islam, dalam agama kita. Yang keduanya, tempat ibadah umat Islam yang ketiga selepas Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidi hadha wal Masjidil Aqsa. Okey, Nabi SAW bersabda, okey, tidak ada perjalanan atau rehlah yang dituntut, yang sangat ditekankan kecuali ke tiga lokasi berikut. Yang pertama Masjidil Haram, yang keduanya Masjidi Hadha. Nabi kata Masjidi Hadha, iaitu masjidku ini, merujuk kepada Al-Masjid An-Nabawi. Dan yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa yang terletak di Baitul Maqdis, Palestin. Jadi seterusnya, kenapa Baitul Maqdis ni istimewa? Okey. Di Baitul Maqdis tercatatnya satu sejarah yang sangat penting dalam dunia Islam, iaitu tercetusnya Perang Salib yang pertama. Okey. Pada tahun 1099 Masihi, tentera Salib telah berjaya menakluki Baitul Maqdis, termasuk Masjid Al-Aqsa. Tetapi berlakunya Perang Salib pertama dan menggunakannya, ketika berlakunya Perang Salib pertama dan menggunakannya sebagai istana kerajaan dan kandang kuda. Bagaimanapun, fungsi masjid itu dapat dikembalikan setelah pasukan Islam dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satu pemimpin yang tidak asing lagi dalam dunia Islam, yang telah berjaya mendapatkan kembali Baitul Maqdis pada tahun 1187 Masihi. Jadi itulah di antara keistimewaan Baitul Maqdis dan kenapa kita perlu pertahankan. Dan
kita di Malaysia ni jauh daripada Baitul Maqdis, maka tidak hairanlah orang Palestin, rakyat Palestin bermati-matian untuk mempertahankan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Jadi itulah mukaddimah daripada saya sedikit sebanyak tentang Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Dan saya ingin teruskan bersama dengan Puan Tahrir. Puan Tahrir, apa khabar? Saya tak dengar suara Puan Tahrir. Sekejap ya. Okey, sorry. Boleh dengar sekarang Okey. kan? Okey, boleh. Okey. Silakan. Assalamualaikum semua rakan-rakan yang Ustaz Adil yang tengah menonton live sekarang pasal isu Palestin dan Masjidil Aqsa. Alhamdulillah khabar saya baik dan terima kasih again Ustaz Adil. InsyaAllah hari ini kita akan cuba yang best untuk sampaikan apa yang tengah menjadi dekat Al-Masjidil Aqsa dan apa yang sudah jadi di Gaza 11 hari sebelum hari ini. InsyaAllah macam Ustaz Adil cakap tadi, kenapa tempat Al-Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis penting pada orang Islam dan umat Islam. Saya nak confirm sekali lagi apa yang Ustaz Adil tadi baru cakap pasal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam dan juga bumi Isra' wal Mi'raj. Hati-hati kita semua sangat sedih dengan apa yang telah dan sedang diperlakukan terhadap masjid yang mulia ini. Bukan rakyat Palestin je. Saya tengok rakyat Malaysia, rakyat Turki, rakyat Indonesia, mana-mana negara Islam, orang dan rakyat di situ memang boleh nampak solidariti yang tinggi sangat dari rakyat negara Muslim sekarang. Sebab semua boleh rasa, hati-hati semua orang Muslim boleh rasa sedih tengok apa yang menjadi dekat situ. Jadi saya nak confirm sekali lagi hadis yang Ustaz Adil tadi bagi tahu pasal Al-Masjidil Aqsa yang Rasulullah sabda sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu bersusah bayar bermusafir kecuali ke 3 buah masjid, Masjidil Haram dan Masjidi Hadza dan Masjidil Aqsa. Ni hadis riwayat Muslim macam yang Ustaz Adil tadi bagi tahu juga. Nak cakap juga pasal Masjidil Aqsa ni, nak confirm apa yang Ustaz Adil cakap juga. Masjidil Aqsa sesungguhnya adalah sebuah kota kepala ramai para Nabi. Mula dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ada Nabi Ismail dan seterusnya sehinggalah Muhammad alaihissalam. Itulah Masjidil Aqsa adalah salah satu dari masjid yang terawal dibina di muka bumi. Itu yang kita mesti menghargai Masjidil Aqsa dan Palestin dan Baitul Maqdis. Supaya Masjidil Aqsa ni adalah tempat yang penting untuk orang Islam dan umat Islam. Ada satu lagi hadis yang saya nak cerita pasal hadis itu atau hadis dari Abu Dharr Al-Ghufari alaihi salatu wassalam. Rasulullah dia pernah tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama diletak di bumi? Rasulullah bersabda Masjidil Haram. So Abu Dharr Al-Ghufari tanya lagi, kemudian apa? Rasulullah bersabda Masjidil Aqsa. Jadi Abu Dharr Al-Ghufari tanya balik kepada Rasulullah, berapa lama antara keduanya? Rasulullah bersabda 40 tahun. Tu yang Masjidil Aqsa adalah masjid yang penting sangat pada umat Islam dan muslimin sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang sebelum dia juga. Sama juga macam Ustaz Adil cakap tadi yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah sehingga kira-kira 17 bulan
selepas hijrah ke Madinah, Rasulullah dan kaum muslimin mendirikan solat ke arah Masjidil Aqsa sebagai kiblat Islam dan muslimin. Sebab itulah semuanya kita mesti menghormati dan menjaga kota Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa yang diberkati. Inilah tanggungjawab setiap Muslim kerana masjid ini adalah milik mereka, bukan orang Palestin sahaja. Masjidil Aqsa ni adalah milik mereka dan semua orang Muslim yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni saja komen pada saya atas topik Masjidil Aqsa yang tadi Ustaz Adil cakap pada topik itu. Terima kasih Puan Tahrir. Saya kira ini pun satu mukadimah daripada Puan Tahrir. Dan kita dapat memahami dan merasakan betapa pentingnya Masjid Al-Aqsa di sisi umat Islam di seluruh dunia. Jadi saya ingin terus ke soalan yang pertama untuk Puan Tahrir. Apakah sebenarnya yang sedang berlaku di Masjid Al-Aqsa dalam masa lebih kurang 11-12 hari kebelakangan ini? Dunia dapat menyaksikan sesuatu yang amat dahsyat di bumi Palestin, terutamanya di Masjid Al-Aqsa. Jadi boleh Puan Tahrir ceritakan? InsyaAllah. Isu pertama dari Al-Masjid Al-Aqsa yang mula pada bulan Ramadan, bulan yang berkati dan bulan yang paling holy pada orang Muslim dan Islam. Masa bulan Ramadan tu ada satu tempat di kawasan Al-Masjid Al-Aqsa dan kota Al-Quds bernama Kajiranan Sheikh Jarrah. Kajiranan Sheikh Jarrah ni adalah satu kajiranan yang ada dekat 28 rumah keluarga orang Palestin di situ. Masalahnya Israel, kerajaan Israel dan orang Israel nak rempas tempat kejiranan kejiranan Sheikh Jarrah itu. Kenapa dia orang nak rempaskan tempat itu? Sebab dia nak orang Yahudi duduk di tempat atau kawasan kejiranan Sheikh Jarrah. Jadi dia nak suruh keluarga Palestin yang sudah duduk di situ lebih dari 60 tahun, senang-senang macam tu suruh dia orang keluar dari rumah dia dan bawa orang Yahudi duduk dalam rumah orang Palestin. Ni isu pertama yang mula dengan atau Israel mula serang Gaza sebab isu ini. Jadi story atau kejiranan Sheikh Jarrah itu adalah satu salah tempat yang penting sangat dekat kota Al-Quds dan dekat Masjid Al-Aqsa. Kenapa tempat itu penting? Sebab location dia atau lokasi dia sangat strategik dekat kota Al-Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds. Kejiranan Sheikh Jarrah itu adalah betul-betul dalam hati kota Al-Quds. Maksud saya kalau siapa-siapa nak masuk Al-Masjid Al-Aqsa atau keluar dari Al-Masjid Al-Aqsa, memang tak ada jalan lain selain dari kejiranan Sheikh Jarrah. Memang orang akan ikut jalan situ untuk sampai ke Al-Masjid Al-Aqsa. Tu yang Israel nak kontrol 100% jalanan yang boleh sampai ke Al-Masjid Al-Aqsa. Tu yang dia nak halau orang Palestin dan rempas rumah mereka, so mereka keluar dari rumah sendiri yang dia duduk lama kat situ. Dah keluar dari situ dan bawa orang Yahudi duduk situ. Puan Tahrir, di kejiranan Sheikh Jarrah tu ada sesiapa di kalangan Mujahidin Al-Qassam ke, pemimpin Hamas dan sebagainya, ada yang tinggal di situ ke? Tak ada Ustaz Adil. Orang yang duduk sana semuanya adalah orang awam, orang Baitul Maqdis duduk di situ. Tu yang memang dia orang tak ada weapon atau senjata atau apa-apa. Dia orang macam
Saya bagi contoh, kalau awak duduk di rumah awak sendiri, senang-senang ada orang datang rumah awak, suruh awak keluar macam tu, lepas tu dia nak duduk tempat awak, dia nak duduk rumah awak. Awak senang-senang kena duduk kat tepi jalan. Dah akan hilang rumah senang macam tu. Ni isunya. Jadi Israel bawa kes ni ke mahkamah, dan mahkamah mana? Mahkamah Israel juga. Jadi memang takkan dapat apa-apa hukuman yang adil untuk keluarga dan orang Palestin yang duduk situ. Jadinya Israel masa bulan Ramadan mula guna army dia, tentera dia dengan polis dia untuk halau orang keluar dari rumah. Dia sampai masuk rumah orang, dia pukul orang kuat-kuat, pukul perempuan, budak-budak, laki, tuan rumah, puan rumah, semua dikena pukul, torture dengan polis dan tentera. Sebab dia nak paksa orang keluar dari rumah. Yang sedih ada juga, ada satu keluarga yang rumah dia 2 tingkat. Dan Israel sudah rempas dan berjaya ambil 1 tingkat, yang tingkat kedua. Dia rempas tingkat kedua dari rumah keluarga Palestin itu. Lepas tu dia bawa orang Yahudi duduk di tingkat 2. So, anda boleh imagine macam mana condition kat sana. You duduk macam, awak duduk tingkat yang 1 atau tingkat yang bawah. Lepas tu kat atas, rumah awak sendiri, ada orang Yahudi duduk di rumah awak. Kacau awak setiap hari. Nak keluar masuk, dia akan kacau awak. Dia nak cakap yang buruk-buruk pada awak, tak hormati awak langsung. Lepas tu masih tetap nak take over 100% rumah awak. Ni yang tengah menjadi betul-betul dekat kejiranan Hai Sheikh Jarrah. Ni yang orang di situ marah sangat sampai dia buat demonstration dekat Al-Masjidil Aqsa. Masa tu orang buat demonstration kat Al-Masjidil Aqsa, tengah semayang masa tu tentera dan polis Israel mula attack orang yang tengah semayang. Dan video dia jadi viral masa tu di bulan Ramadan. Dia cuba nak takutkan orang dan nak paksa orang terima apa yang Israel nak apply atau apa yang Israel nak buat di situ. Jadinya dari isu ini dan orang buat demonstration dekat Baitul Maqdis, dekat Masjidil Aqsa, orang di situ mula tanya dan suruh rakyat Gaza untuk tolong dari Gaza. Dia orang nak support, dia minta support. Sebab dia tengok satu dunia tinggal diam. Walaupun satu dunia tengok apa yang berlaku dekat Masjidil Aqsa dan kejiranan Hai Sheikh Jarrah. Tapi tak ada siapa atau mana-mana negara yang cuba nak berhenti semua ini. Tapi Alhamdulillah kita macam sebagai rakyat Palestin kita faham yang rakyat negara-negara Islam semua dia memang sokong rakyat Palestin dan isu Palestin. Masalahnya rakyat mana-mana negara tak ada bawa. Tak ada apa-apa yang dia boleh tolong selain dari doa. Ni masalahnya. Sebab kes macam ni dan isu macam ni memang dia kena ada action. Kalau cuma kita tengok dari jauh takkan jadi apa-apa. Israel memang akan buat apa yang dia orang nak. So ni basically kes yang sekarang ada di kejiranan Sheikh Jarrah. Dan sampai sekarang actually kesnya belum diselesai lagi. Kesnya masih ada bawa di mahkamah Israel. Dan katanya sekarang sebab ada berang dekat Gaza, mahkamah Israel cakap, okay, kita akan macam hold dulu isu dan mahkamah kes Sheikh Jarrah. Jadi dia cuma letak on hold je. Bukan yang dia bagi putusan untuk berhenti semua action yang army atau tentera atau polis buat di situ. Okey, Puan Tahril. Jadi apa kaitan kalau ikut penerangan Puan Tahril sebentar tadi, Sheikh Jarrah adalah laluan utama. Tidak ada laluan lain kecuali Sheikh Jarrah untuk menuju ke Masjid Al-Aqsa. Jadi apa kaitan Sheikh Jarrah dengan Masjid Al-Aqsa sehingga Masjid Al-Aqsa ni diserang dengan begitu teruk? Bahkan in fact
belum 24 jam gencatan senjata pun pihak Israel telah mengganggu kembali, mengganggu semula Masjid Al-Aqsa. Betul, ni realitinya Ustaz Adil. Tapi tengok dari apa yang jadi semalam dekat Masjidil Aqsa lepas announce ceasefire, macam Ustaz Adil cakap, belum sampai 24 jam dah Israel masuk juga Al-Masjidil Aqsa dan mula pukul orang yang tengah semayang Jumaat semalam. Saya tengok video dan berita dari situ. Orang Palestin semua boleh faham yang polis Israel dan army yang apa yang orang buat semalam, dia cuma nak lepaskan geram dan marah dia. Sebab dia tahu dia tak menang serang Gaza dan dia macam tak dapat achieve apa yang dia nak dari Gaza. Tu yang betul-betul tengok polis dan tentera Israel dia tengah marah sekarang. Dia tengah marah sebab dia tak dapat apa yang dia orang nak. Tu yang dia macam cari reason atau sebab yang kecil untuk mula attack balik dekat Masjidil Aqsa. Jadi semalam provocation. Betul. Dia tunggu macam sebab yang kecil je untuk mula dia orang attack balik. Tapi mujahidin dari Palestin, alhamdulillah dia beritahu dari Gaza, dia beritahu kalau tentera atau polis Israel kacau Al-Masjidil Aqsa lagi dan kejoranan Sheikh Jarrah, memang mujahidin takkan diam lagi di Gaza. Dia akan mula serang Gaza, mula serang Israel balik. Dah bagi tahu dah. Puan Tahrir, baik. Sekarang ni kalau berdasarkan peta Palestin yang saya lihat, kedudukan Baitul Maqdis dan Gaza sangat jauh, lebih kurang 97 atau 100 km. Konflik bermula di kawasan Sheikh Jarrah, Masjid Al-Aqsa. Tetapi kenapa Gaza pula yang diserang? Ya, sebab macam yang saya bagi tahu tadi, yang orang mula demonstrate dekat Masjidil Aqsa dan tengok umat Islam seluruh dunia tak ada siapa yang boleh ambil action untuk tolong Masjidil Aqsa dan kejoranan Sheikh Jarrah. Jadi rakyat Baitul Maqdis dan rakyat yang duduk situ, dia percaya sangat dengan mujahidin yang ada di Gaza. Jadi mereka mula minta tolong dari rakyat Gaza dan mujahidin Gaza. Masa itu yang baru orang di situ minta tolong dari mujahidin Gaza. Mujahidin Gaza bagi statement dekat media terhadap Israel. Katanya kalau Israel tak berhenti semua apa yang terjadi dekat Masjidil Aqsa dan kejoranan Sheikh Jarrah, mujahidin akan serang Israel. Tapi Israel macam dia tak percaya yang ada siapa-siapa parti atau siapa-siapa negara atau mana-mana kawasan macam akan mencuba attack atau serang Israel. Jadi Israel teruskan dengan kacauan tempat Al-Masjidil Aqsa dan kejoranan Sheikh Jarrah. Jadi Israel terus dengan apa yang dia buat. Dari situ mujahidin mula serang Israel dan beritanya yang sangat gembira untuk rakyat Palestin dan orang yang duduk luar Palestin juga. Alhamdulillah kali ini mujahidin serang Israel dengan senjata yang betul-betul improve, dia lain dari dulu. Macam mesti Ustaz Adil dan semua rakan-rakan tahu yang senjata dekat Gaza bukan yang kita ada senjata yang improve atau teknologi tinggi. Mujahidin di Gaza mostly dia buat sendiri, dia buat di Gaza. Dan ada ramai mujahidin terkorban semasa dia orang buat senjata di Gaza. Jadi memang semua ni effort mujahidin buat senjata dan alhamdulillah sekarang sampai level yang boleh serang Israel betul-betul dalam tempat yang tak pernah sampai dulu. Okey, seperti terdapat sedikit gangguan capaian internet, saya rasa Puan Tahrir hilang sekejap.
dari forum. Baik, kita tunggu kemasukan semula Puan Tahrir. Diharapkan pihak teknikal dapat cuba selesaikan masalah ni secepat mungkin. Baik, bagi penonton yang ada soalan, boleh tulis soalan di ruang komen. Sekiranya masa cukup, saya akan bacakan soalan tersebut untuk dijawab oleh Puan Tahrir sebentar lagi. Saya akan buka sesi soal jawab yang agak panjang, antara 15 hingga 30 minit di hujung forum nanti, insya-Allah. Jadi boleh tulis soalan di ruang komen sekiranya ada. Okey, alhamdulillah. Puan Tahrir boleh dengar saya? Ya, boleh. Maaf Okey, tadi blackout ya. Ya. Baik, jadi kita sambung sedikit cerita tentang Gaza tadi. Adakah semua mujahidin Palestin itu berkumpul di Gaza atau terdapat juga di daerah-daerah lain, di negeri-negeri lain? Okey, pasal point ni mujahidin Palestin, alhamdulillah ramai ada yang luar Gaza juga. Tapi mainly ada dalam Gaza. Tengok condition sekarang apa yang kita ada di Palestin, ada Gaza, ada West Bank dan East Jerusalem. Nak cakap pasal West Bank, alhamdulillah ada mujahidin juga, tapi mereka kat sana tak ada power macam mujahidin yang ada di Gaza. Sebab situasi di West Bank adalah lain sikit dari Gaza. Di West Bank ada tentera Israel mana-mana je dalam West Bank. Tapi alhamdulillah dalam Gaza tak ada tentera Israel. Tentera Israel cuma ada dekat sempadan Gaza. Dulu ada tentera Israel dalam Gaza, tapi dah lama mujahidin baksa tentera dan Israel keluar dari Gaza. Tu yang Gaza rasa tempat yang macam lagi okey untuk mujahidin, lagi selamat untuk mujahidin di Palestin. Tapi tengok situasi dekat Gaza juga, memang tak nak cakap tempat yang selamat, memang tak ada tempat selamat di Gaza juga. Tapi alhamdulillah mujahidin masih boleh kontrol dalam Gaza, boleh buat senjata, boleh terus buat apa yang mereka nak supaya boleh protect dan jaga Palestin dan Gaza. Tengok condition sekarang, benda ini jadi dekat Al-Masjidul Aqsa dan Al-Quds. Al-Masjidul Aqsa dan Al-Quds dia jauh dari Gaza, macam Ustaz Adil cakap, macam distance between Gaza dan Masjidul Aqsa lebih kurang 79 kilometer. Dia kiranya dia jauh sikit, dan dari Gaza ke Masjidul Aqsa walaupun cuma 97 km, kita orang dari Gaza tak boleh ke Masjidul Aqsa sebab ada Israel dekat tengah. Sempadan Gaza ada tentera Israel, dan ke dalam lepas tu memang ada rakyat Israel. Tu yang kita orang tak boleh nak ke Masjidul Aqsa, tak boleh nak ke kota Al-Quds juga. Kita tak boleh sampai ke sana, tapi mujahidin tetap alhamdulillah boleh jaga Al-Masjidul Aqsa dan rakyat di sana.
mereka boleh serang Israel dari Gaza. Ni isunya yang mula dari Gaza 11 atau 12 hari sebelum ini. Peperangan. Ya, betul. Selain Gaza, ada tempat-tempat lain juga yang diserang? Selain Gaza, ada tempat lain keserang atau tidak? Nak jawab soal ni, tengok kali ni yang Israel serang Gaza, Alhamdulillah boleh tengok situation yang boleh saya cakap yang kita rakyat Palestin sendiri gembira tengok apa yang menjadi dalam 12 hari yang lalu. Ni kali pertama yang semasa Gaza di bawah serangan Israel, rakyat Palestin yang dalam Israel dia keluar demonstration dan mula attack dan kacau polis Israel yang ada dalam Israel. Mungkin Ustaz Adil tahu yang dalam Israel tu masih ada keluarga-keluarga Palestin yang tetap ada di situ. Tapi dia orang tak ada power, tak boleh buat apa-apa. Macam dia orang macam nak bina rumah atau nak renovate rumah pun tak boleh. Semua Israel buat susah untuk dia orang, tapi tetap dia orang tak nak keluar dari tanah mereka, tak nak keluar dari rumah mereka. Itu yang sampai sekarang ada orang Palestin duduk dalam Israel walaupun tak ramai. Tapi kali ni, kali yang pertama, tengok Gaza bawah serangan, rakyat Palestin yang ada di dalam Israel, Alhamdulillah dia mula support orang Gaza. Dia keluar demonstration dalam Israel, ada yang macam kacau polis Israel, ada yang bagi polis station di kat sana dan kacau juga. Israel timpa orang dalam Palestin, dalam Israel, orang Palestin dalam Israel ada timpak juga, ada yang jatuh syahid. Tengok condition juga dekat West Bank pun keluar, dia berjaya keluar buat demonstration. Dan situation dekat West Bank, dia ada direct jumpa atau direct contact dengan tentera Israel. Jadi rakyat Palestin yang duduk di West Bank mula juga attack atau buat sesuatu dengan tentera Israel yang ada di West Bank. Walaupun rakyat Palestin tak ada senjata di West Bank, tak ada macam dekat Gaza, dia senjata di situ dia kontrol, dia sangat kontrol oleh tentera Israel. Jadi dia orang boleh macam boleh fight dengan tentera Israel cuma guna batu yang sekali dengan pisau. Yang senjata itu, yang simple sangat. Itu selalu kita tengok dalam media. Ya, itu realitinya dari West Bank. Mereka tak ada senjata tapi tetap nak tolong dan support Gaza kali ini. Ni yang keluarga dan rakyat Palestin, seluruh Palestin dan luar Palestin rasa gembira sangat tengok condition kali pertama yang semua rakyat Palestin stand up against Israel di Palestin. Bukan di Palestin. Baik Puan Tahrir. Dalam peperangan kali ini, berapa ramai rakyat Palestin yang syahid, yang terkorban, dan berapa ramai yang cedera? Dan mungkin boleh cuba ceritakan sedikit bagaimana dengan keadaan hospital. Ya. Masa Israel serang Gaza semasa 11 hari, ada ramai orang yang terkorban. Jumlah yang Kementerian Kesihatan Palestin bagi tahu adalah 248 syahid. Dari 248 syahid ada 66 kanak-kanak. Bukan kanak-kanak sahaja, ada 39 perempuan dan juga ada 17 orang tua. Jadinya tengok jumlah syahid dari Gaza, bukan yang Israel betul-betul dia macam nak bunuhkan mujahidin. Bukan, dia tengok dia memang serang orang awam. Tu yang ramai kanak-kanak dan perempuan sekali dengan orang tua meninggal akibat serangan Israel.
Ya, jadi ada juga orang yang cedera lebih dari 1,900. Ya. Dan keadaan di hospital-hospital di Gaza tak boleh cakap keadaan kat situ baik. Memang keadaan teruk. Sebab masa Israel serang Gaza 12 hari sebelum ini, pesawat tentera Israel serang jalan-jalan utama yang boleh sampai ke hospital. Jadi macam mana ambulans atau kenderaan nak sampai ke hospital? Macam mana nak sampaikan orang yang cedera ke hospital? Tu yang condition jadi teruk dekat Gaza. Ada sebelum ni juga pesawat Israel mencuba serang hospital juga. Walaupun dia tak serang direct hospital, tapi dia serang halaman hospital juga untuk takutkan orang, untuk takutkan staff, doktor, nurse semua yang kat sana. Maksud hospital yang Tahrir ceritakan ni hospital di dalam Gaza. Betul, di dalam Gaza. Okay. Betul. Dan tengok condition dekat hospital Gaza bukan yang improve sangat. Kita ada leakage juga dekat hospital-hospital Gaza, tak cukup ubat, tak cukup katil, macam alat ICU pun kita tak ada cukup katil dalam ICU. Jadi conditionnya bukan yang baik sangat dari situ. Kalau condition dan keadaan hospital tak ada atau bukan yang baik dan condition ada macam teruk sikit. Memang kalau ada orang cedera dengan nombor 1,900, hospital-hospital kat sana tak boleh macam terima semuanya. Ada akhirnya orang yang terpaksa tak ada katil cukup dekat hospital. Orang terpaksa doktor dengan nurse baringkan orang cedera di bawah je, tak ada katil tanpa apa-apa. Yang penting dia orang cuba nak selamatkan nyawa orang. Itu yang Puan Tahrir, saya lihat di ruang komen ada soalan dari penonton. Jadi ada penonton yang bertanyakan, beliau mahukan kepastian di Palestin tidak ada tentera atau kita kata proper army ataupun polis, tentera dan tentera laut, tentera udara. Palestin nak cakap tentera, memang tentera official kita tak ada. Kita ada mujahidin je, tapi polis kita ada polis untuk jaga dalam Gaza dan ada polis yang jaga tempat laut. Tapi memang polis biasa, bukan polis yang ada senjata macam army. Okey, baik. Ya. Baik, Tahrir, kita ke soalan yang seterusnya. Apa pandangan Puan Tahrir berkaitan dengan politik di Palestin? Apakah solusi atau solution mereka dari pihak Fatah dan Hamas? Okay. Kalau nak cakap pasal politik, saya cuma orang awam dari Gaza, bukan yang campur hal politik sangat. Tapi tengok dari view saya sendiri, tengok condition dekat Palestin. Bukan Palestin je, mana-mana negara memang ada parti-parti politik. Bukan satu parti atau dua, ada banyak parti politik dalam negara Palestin. Macam condition yang ada kat Malaysia, kat Indonesia, kat Turki, ke mana-mana negara lain, kita ada parti-parti politik juga. Tapi tengok condition bila ada serangan Israel atas Gaza, politik tak campur. Yang ambil action semua mujahidin. Orang politik duduk kat rumah atau duduk diam, dia tak campur benda ni. Itulah yang action beribadah orang mujahidin. Itu yang politik tak campur sangat bila ada serangan. Tapi lepas serangan dah siap atau barang dah siap, orang politik akan bagi statement, bagi tahu apa yang menjadi. Ni condition dekat Palestin. Kita ada dua parti, main parti yang macam Hamas dengan Fatah. Macam nak tengok politik juga ni, mana-mana politik ada orang yang baik dan ada orang yang tak baik.
Jadi saya bukan seorang yang boleh cakap dan campur hal politik. Tapi ya tengok selagi orang politik ada yang menjaga dan support mujahidin, selagi kita orang okey. Mungkin saya sebagai orang rakyat Gaza, saya tak sokong mana-mana parti. Tapi memang dan tetap semua rakyat Gaza dan rakyat Palestin sokong mujahidin. Baik. Ya, Jadi bukan secara ringkasnya orang politik perlulah bekerjasama memberikan sokongan yang sepenuhnya walaupun dalam apa jua keadaan. Sama ada Ya. keadaan susah ataupun keadaan senang. Baik Tahrir. Ya. Ada lagi soalan dalam komen ni, bagaimana ubat-ubatan di hospital dapat disalurkan ke Gaza? Maksudnya bagaimana ubat-ubat ataupun peralatan perubatan boleh tiba di Gaza dengan selamat? Adakah ia perlu melalui sekatan Yahudi? Adakah Mesir memang tidak buka sempadan untuk Palestin? Alhamdulillah tengok condition sekarang, Mesir sudah buka sempadan yang ada between Gaza, Palestin dengan Mesir. Jadi kerajaan Mesir juga dapat menghantar bantuan kepada rakyat Gaza kali ini. Tu yang saya cakap, alhamdulillah, tu yang saya cakap tadi mula-mula yang kita orang tahu rakyat mana-mana negara memang dan tetap sokong isu Palestin. Cuma masalahnya bila macam sampai ke kerajaan susah nak ambil action. Tu masalahnya. Tapi bila sempadan buka between Gaza dan Mesir, ada alhamdulillah bantuan dapat masuk ke Gaza. Ada juga doktor-doktor dari Mesir yang ada usaha nak masuk dalam Gaza untuk bantu orang di sana. Kerja di hospital Gaza walaupun tak dapat bayaran dari siapa-siapa. Dia orang voluntarily nak masuk Gaza dan kerja di hospital. Ya. Alhamdulillah. Tahrir, kenapa pada pandangan Tahrir, kenapa dunia perlu tahu kekejaman yang dilakukan oleh Israel? Ya, tengok condition seluruh dunia, banyak negara-negara yang bagi tahu yang mereka support human right, mereka support hak insan yang asasi. Tapi bila datang isu Palestin, mana human right tu pergi? Bukan orang Palestin ada hak asasi di wujud atas tanahnya sendiri ke? Kenapa seluruh dunia buat macam tak nampak apa yang tengah menjadi di Palestin dan di Gaza? Ni yang seluruh dunia patut tahu apa yang tengah menjadi betul-betul di Gaza dan Al-Masjidil Aqsa dan Palestin. Tengok dalam 12 yang lalu kita orang aktivis dari Gaza dan Palestin cuba nak sampaikan apa yang tengah menjadi. Kita publish gambar, kita publish video, tapi tetap ada yang macam Facebook sudah blok ramai aktivis, gambar-gambar video. Ada macam polisi dan politik yang memang betul-betul dia tak nak seluruh dunia tahu apa yang tengah menjadi. Dia nak tutup hakikatnya, dia nak tutup realiti apa yang tengah menjadi. Dan ni dari situ kita mesti dan kita semua wajib bagi tahu seluruh dunia apa yang tengah menjadi. Kalau kita sebagai orang Palestin dan orang Gaza tak dapat sampaikan apa yang tengah menjadi kat sana, saya mohon sangat dari orang yang duduk luar, bukan orang Muslim je, orang yang Islam yang bukan Islam, yang tahu apa yang tengah menjadi di sana, tolong rakyat Palestin dan untuk bagi tahu seluruh dunia apa yang tengah menjadi. Kita ada restriction sangat di Facebook, di YouTube, di Twitter, di Instagram. Bukan senang nak sampaikan apa yang tengah menjadi. Jadi kalau anda dapat apa-apa gambar atau berita dari Palestin dan Masjidil Aqsa dan Gaza, sila dan saya mohon dari awak sila bagi tahu keluarga, bagi tahu rakan-rakan, bagi tahu kawan-kawan apa yang awak dapat berita dari Palestin dan Gaza. Sebab bukan semua orang boleh tengok dan bukan semua orang akan dapat berita itu.
Ya, betul. Ya. Baik, Tahrir. Berkaitan dengan sumber air, bekalan makanan, minuman, bolehkah sumber air, bekalan makanan, minuman ini masuk ke Gaza? Bagaimana dengan barang-barang basah seperti ikan, daging, ayam dan sebagainya? Adakah dengan mudah boleh sampai ke Gaza? Alhamdulillah ada yang kita ada tanam sayur-sayur sendiri, ada yang farm untuk membesarkan ayam dan kambing dan lembu, ada juga di Gaza, tapi kadang Israel serang tempat itu juga. Jadi bila Israel serang tempat yang macam ini, macam 12 hari yang lalu Israel ada serang 2 kilang di Gaza. Jadi Israel ada juga target kilang dan tempat yang penting dan strategik di Gaza. Kadang kalau makanan atau ubatan tak cukup di Gaza dan kalau sempadan buka antara Mesir dan Palestin, kita dapat ambil barang dari Mesir. Dan kadang rakyat di Gaza terpaksa juga ambil dan beli barang dari kilang Israel. Israel akan jual ke rakyat Palestin. Dia orang pergi macam hancurkan kilang kita orang di Gaza untuk paksakan kita ambil barang dia orang juga. Sebab memang ada tak ada macam tak ada jalan lain. Macam mana nak dapat barang? Kalau barang itu memang tak boleh dapat dari Gaza atau ikut laluan Mesir, orang di Gaza terpaksa ambil dan beli barang dari barang Israel sebab memang tak ada macam solution lain. Tu yang Israel target dan Israel nak atau target Israel dari serang dan destroy kilang-kilang di Gaza. Baik, Tahrir. Dalam kalangan negara Islam ataupun negara bukan Islam, apakah negara-negara yang bangkit untuk menyokong Palestin? Alhamdulillah, tengok condition banyak negara yang sokong isu Palestin. Bukan sahaja negara Muslim, ada negara yang bukan Islam dalam Europe, dalam UK. Saya refer Europe dan UK, saya bukan refer kerajaan. Saya refer rakyat negara Europe, rakyat negara macam UK, US. Tengok masa Gaza di bawah serangan, tengok ada demonstration dekat Amerika Syarikat, ada demonstration dekat UK, Germany, Europe countries, negara-negara Arab ada juga. Maknanya ada ramai negara yang sokong isu Palestin dan sokong rakyat Palestin. Walaupun kerajaan susah nak ambil action atau ada kerajaan yang tetap sokong Israel, tapi rakyat negara-negara itu ada yang ramai sokong isu Palestin dan rakyat Palestin. Tengok situasi kali ini, Alhamdulillah banyak kita dapat gambar-gambar dan video-video dan negara yang bukan Islam, tapi orang ke sana tetap keluar dan buat demonstration nak tunjuk solidariti dan sokong kepada rakyat Gaza. Ya, sebab mereka memikirkan kemanusiaan. Betul. Apa yang dilakukan oleh tentera Israel adalah satu yang di luar fikiran kita. Insane. Okay? Betul, memang betul. Ada saya lihat dalam media liputan TV3, ada seorang lelaki kehilangan 3 orang anak, seorang isteri, dan hanya tinggal seorang saja anak dia yang bongsu berumur 5 bulan. Patah kaki. Patah kaki, muka bengkak, cala dan sebagainya. Betul. Banyak gambar dan video dan berita cerita yang sedih sangat dari Gaza kali ini. Betul. Ada dekat 10 keluarga yang dah tak ada wujud lagi. Sebab Israel serang rumah mereka malam semasa orang tengah tidur. Jadi yang macam setiap keluarga ada yang meninggal ni, yang 10 keluarga ni. Ada kadang seorang je yang masih hidup lagi.
Tengok berita dan semua cerita dari Gaza kali ini memang sedih betul. Ramai orang yang terkorban, keluarga yang semua sudah habis, tak ada siapa-siapa lagi. Ada yang macam tinggal anak sahaja, ada yang tinggal tuan rumah sahaja. Tapi yang lain dari keluarga dah tak ada lagi. Ya, Puan Tahrir berasal dari Gaza. Bila Puan Tahrir menjejakkan kaki di Malaysia? Saya sudah ada di Malaysia 9 tahun. Sudah dulu sampai sini untuk belajar. Alhamdulillah dapat buat master's degree kat USM Pulau Pinang. Dari situ saya mula belajar cakap bahasa Melayu sikit-sikit. Masya Allah. Ya. Ya, lepas tu ya dapat kahwin dengan rakyat Malaysia dan Alhamdulillah. dapat alhamdulillah keluarga di sini yang sokong sangat pada saya dan sabar sangat dengan saya sampai saya boleh cakap bahasa Malaysia dan saya boleh boleh macam communicate dengan orang kat sini. Ya, saya personally impressed dengan bahasa Melayu, bahasa Malaysia yang Tahrir gunakan. Saya rasa seperti Tahrir lebih lancar bercakap daripada saya. Oh, tak sampai. Masya Allah. Baik Tahrir memang anak jati Gaza, pernah tinggal di Gaza. Ada ke pengalaman yang teruk, pengalaman ngeri ketika Tahrir berada di Gaza pada satu ketika dahulu? Memang kalau nak jawab soalan ni Ustaz Adil, semua rakyat Gaza ada yang memori yang tetap tak boleh hilang dari kepala. Saya dulu berapa kali ada di Gaza semasa Gaza di bawah serangan Israel. Masa Gaza ada berang di situ. Memang kondisinya teruk. Apa yang saya tak boleh lupa, masa itu saya baru masuk universiti yang SIM 1. Saya duduk kat rumah study untuk exam, final exam. Tiba-tiba masa tu Israel mula serang Gaza. Ya, dan masa tu serangan tu yang betul-betul agresif. Sampai dekat lebih dari 150 pesawat tentera serang Gaza at the same time. Boleh imagine Gaza yang jauhnya cuma 365 km kena diserang oleh lebih daripada 150 pesawat tentera Israel. Masa tu saya tengah pegang buku dan belajar. Tak tahu macam mana bukunya boleh terbang. Dan saya nak cuba call keluarga sendiri pun dah tak dapat. Tiba-tiba blackout, elektrik tak ada. Nak tahu berita pun susah. Macam tak boleh buat apa-apa, duduk nangis dengar macam suara bom sana sini, tak boleh fokus, tak boleh buat apa-apa. Memang rasa tak ada tempat selamat dan tak ada tempat aman yang saya boleh lari ke tempat situ. Itu yang kalau siapa-siapa dari Gaza boleh tahu dan boleh rasa benda ni. Kalau ada serangan Israel, orang yang macam kanak-kanak yang kecil juga, ada satu video viral dari Gaza kali ini. Kanak-kanak kecil berumur dia dekat 5 atau 4 tahun. Dia duduk menangis dekat rumah dia sebab dia takut sangat dengar suara bom sana sini. Takut tiba-tiba rumah dia akan dibom atau nanti hilang keluarga atau kawan-kawan. Tengok video tu yang viral, sepupu-sepupu saya, sepupu-sepupu budak tu yang umur dia masih lebih kurang sama, 5-6 tahun dengan dia. Dia duduk cakap dengan sepupu dia, oh tolong jangan takut, ni bom yang ada sana sini tu bukan yang bahaya. Tu kalau kita yang dapat bom ni, kita akan macam bahagia sampai bila-bila, kita jadi syahid. Kalau kanak-kanak yang berumur 6-7 tahun boleh cakap benda macam tu, apa lagi orang dewasa di Gaza.
Ya. Walaupun kita macam boleh nampak dan boleh rasa takut, boleh tengok semua yang menjadi di situ, tapi alhamdulillah tetap hati orang di sana kuat, boleh terima semua ini. Ya. Dan Saya ya, yakin memang setelah kian lama memang hati dan jiwa penduduk Palestin adalah sangat kuat untuk alhamdulillah. menghadapi ujian ini. Betul Ustaz Adil. Tapi Ustaz Adil tahu kita orang manusia memang tetap ada rasa takut kalau ada Betul. bom, ada orang nak Betul. serang. Ni biasa orang akan ada rasa takut. Ni benda yang biasa. Ya. Tapi alhamdulillah kita masih kuat di sana. Baik. Tengok condition ya. Ya, Puan Tahrir. Jadi mungkin ini sebagai soalan yang terakhir dan sekaligus untuk kita summarize kita punya forum pada hari ini. Ya. Apa harapan Puan Tahrir kepada rakyat Malaysia dan umat Islam dunia keseluruhannya? Ya. Dari sini saya nak ucapkan terima kasih banyak pada rakyat Malaysia yang selalu sokong isu dan rakyat Palestin. Kami sebagai rakyat Palestin betul-betul menghargai semua effort rakyat Malaysia di sini dan semua effort negara-negara Muslim yang lain yang masih dan tetap sokong isu dan rakyat Palestin. Saya harap sangat dari semua rakyat Malaysia di sini dan semua rakan-rakan dan rakyat negara-negara lain tetap doa untuk Palestin, untuk Gaza, untuk Al-Masjidil Aqsa. Saya faham dan negara dan rakyat orang sini dan negara-negara lain tak boleh nak ke sana, tak boleh ada effort nak jaga Masjidil Aqsa dan Palestin sendiri. Tapi alhamdulillah sebagai orang Islam kita memang ada bawa doa. Saya mohon sangat dari orang mana-mana terus mendoakan untuk selamatkan orang di Gaza, orang di Palestin, orang di Al-Masjidil Aqsa. Ni yang harapan utama dari saya kepada semua rakan-rakan dan kawan-kawan yang tengok video sekarang. Jadi terus mendoakan untuk Palestin dan Al-Masjidil Aqsa dan Gaza dan jangan lupa cuba sampaikan apa yang menjadi di sana. InsyaAllah kami akan sampaikan cerita ini kepada keluarga kami, rakan-rakan kami supaya mereka tahu hakikat sebenar apa yang berlaku di bumi Palestin, di Masjid Al-Aqsa dan juga di Gaza. Jadi Tahrir, kita sebenarnya dah sampai ke ending forum. However, kita ada soalan lagi dalam ruang komen ni. Saya ingin bacakan. Bekalan elektrik bagaimana di sana? Contohnya di hospital, di sekolah, di rumah, bagaimana dengan bekalan elektrik? Kalau nak cerita pasal isu elektrik di Gaza, memang isunya teruk sangat. Sejak saya ada di Gaza dan sebelum saya keluar dari Gaza, isunya tak selesai lagi. Tengok condition di Gaza, bukan yang elektrik ada 24 jam. Memang elektrik dalam satu hari kalau dapat elektrik di rumah dekat 6 atau 8 jam tu kira untung sangat. Biasa elektrik susah ada di sana sebab Israel setiap kali ada perang di Gaza, Israel akan serang tempat main elektrik di Gaza. Bukan situ je, ada yang main fuel atau petrol untuk enjin elektrik, nak hidupkan enjin elektrik di Gaza. Itu Israel memang kontrol. Israel susah nak masukkan fuel dan minyak enjin elektrik ke Gaza. Itu yang memang elektrik ada isu besar di Gaza. Tak selalu ada elektrik. Hospital ada, kalau tak ada elektrik memang terpaksa kena on generator untuk dapat elektrik sebab macam Ustaz ada tahu yang ICU dengan orang yang sakit memang kena ada alat yang tolong macam nafas semua tu memang kena ada elektrik non-stop. Memang betul non-stop. Tu yang hospital Binting ada elektrik, tapi kalau nak cakap pasal rumah-rumah biasa
Ni yang masalahnya kita tak selalu ada Ya. elektrik. Kalau pun tengah study ada exam ke apa, tak ada elektrik juga, ni susah juga. Terganggu. Betul. Hospital menggunakan generator memerlukan minyak, dan minyak pun Betul. bagaimana dengan harga Kontrol. minyak? Harga minyak di sana? Harga minyak bukan yang murah macam di sini. Harga minyak di Gaza mahal Ya, sebab ya. Israel kontrol. Kalau Ya. pun kalau ada minyak mahal. Ni Ya. ni poinnya, masalahnya. Bukan selalu ada minyak, tapi kalau ada minyak, harga minyak mahal. Baik. Ya. Baik, kita masih lagi dalam waktu soal jawab. Ada lagi soalan di sini. Kenapa selepas gencatan senjata diumumkan, tentera Israel masih lagi masuk kawasan Masjidil Aqsa, memegang senjata untuk mengawal kawasan Masjidil Aqsa? Kenapa? Macam geram ayat dia tu. Macam marah betul. Ya. Rakyat Palestin marah juga tengok condition yang benda yang laku semalam dekat Masjidil Aqsa. Kita pun rasa marah dan geram sangat. Tapi macam saya bagi tahu bila start live ni yang tengok condition di sana, tentera Israel sendiri rasa dia orang tak dapat apa yang dia orang nak dari Gaza. Dia rasa geram juga yang Gaza menang kali ini. Itu yang dia orang nak lepas geram dia dekat rakyat di Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Tengok video yang dapat semalam dari Al-Masjidil Aqsa, apabila rakyat di sana dah tahu yang Gaza menang, semua rakyat di sana keluar ke Masjidil Aqsa, nak sembahyang ke Masjidil Aqsa, sampai dia orang bawa manisan Arab bagi ke sana ke sini. Dia orang gembira sangat. Itu yang polis di situ tengok rakyat Palestin gembira sangat, dia orang rasa lebih geram dari orang Palestin. Macam rasa geram sangat dengan orang Palestin. Itu yang dia mula nak kacau orang Palestin yang ada di Masjidil Aqsa semalam. Tapi dia tak lama alhamdulillah dia terpaksa keluar dari halaman Masjidil Aqsa. Sebab mujahidin kan dah bagi warning siap-siap kalau Israel cuba nak buat apa-apa dekat Masjidil Aqsa, atau polis Israel nak buat apa-apa dekat halaman Masjidil Aqsa, mujahidin akan mula serang Israel semula. Tu yang dia tak lama ada di halaman Masjidil Aqsa, lepas tu dia terpaksa keluar. Alhamdulillah dah hari ni tak ada apa-apa berita yang tidak baik dari Masjidil Aqsa. Ya. Baik, saya lihat okey, saya rasa saya dah bacakan semua soalan. Mungkin saya boleh bacakan komen-komen lain. Ada viewer, penonton kita yang mengirimkan potongan ayat Al-Quran dari surah Al-Isra ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengasihi kamu. Dan jika kamu jika kamu kembali, maka kami akan kembali, dan kami telah jadikan mereka, iaitu orang-orang kafir, di penjara, Jahannam. Kemudian ada juga komen Puan Tahrir, Masya Allah, fasih bahasa Melayu. Impressed. Al-Quds lana wal ard lana wallahu biquwwatihi ma'ana. Alhamdulillah. Ustazah Tahrir. Anti Malaysia wa nahnu ma'akum. Asa an yuharrirallahu Falastin qariban biidznillah. Allahu akbar. Amin ya Rabb, amin. Insya-Allah. Jadi bagaimana dengan sambutan Idul Fitri di Palestin, di Masjid Al-Aqsa dan juga di Baitul Maqdis dan juga di Gaza, sambutan Idul Fitri? Memang Idul Fitri kali ni Ustaz Adil sedih sangat, orang tak dapat sambut Idul Fitri. Itu yang semalam dapat orang bos gambar dari Masjidil Aqsa dan komen, baru hari ni kita rasa nak sambut hari raya. Sebab orang semalam gembira sangat dari Masjidil Aqsa dan Gaza juga, walaupun kita ada
ramai orang yang terkorban, yang ada yang rumah terhancur sana sini. Tapi alhamdulillah baru orang semalam merasa gembira dan boleh sambut hari raya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan orang-orang yang kehilangan rumah? Mereka tinggal di mana buat masa ni? Ni part yang sedih juga Ustaz Adil. Ada ramai yang hilangkan rumah, termasuk keluarga saya. Rumah saya diserang oleh pesawat Israel. Jadi ramai orang hilangkan rumah. Orang terpaksa ada yang pergi duduk kat rumah jiran, sementara ada yang pergi rumah macam sepupu atau saudara mara. Tapi ramai yang duduk dalam sekolah-sekolah. Dia terpaksa duduk dalam sekolah sebab tak ada macam susah nak pergi ke rumah siapa-siapa, tumbang di rumah siapa-siapa. Jadi ada yang ramai keluarga duduk dalam sekolah di Gaza. Walaupun macam orang yang hilang rumah duduk dalam sekolah, tetap Israel nak kacau juga. Masa Gaza bawa serangan, Israel ada bagi tahu yang pesawat Israel nak serang 2 sekolah di dalam Gaza. Dia tetap tahu yang ada orang duduk situ, orang yang hilang rumah. Tapi memang dia nak serang juga. Jadi orangnya nak pergi mana? Ramai orang yang sekarang tak ada tempat nak tinggal, tak ada rumah nak duduk situ. Ada orang yang cuba tolong orang yang macam ada satu keluarga ada 2 rumah. Dia akan bagi satu rumah kat siapa-siapa yang dah hilangkan rumah duduk sementara kat situ. Alhamdulillah rakyat kat sana dia boleh tolong sama-sama juga. Siapa-siapa yang boleh tolong bagi rumah, bagi tempat tinggal. Tapi tak boleh nak tinggal lama juga, bukan ni rumah sendiri. Akhirnya kena cuba mencari rumah sewa atau cuba bina semula rumah mereka yang dihancur oleh pesawat Israel. Okey, baik. Ada masalah teknikal sedikit. Saya terhilang dari forum. Tak apa. Baik, Puan Tahrir, ini mungkin soalan yang terakhir. Adakah satu hari nanti, adakah Puan Tahrir mempunyai cita-cita untuk kembali ke Gaza pada satu hari nanti? Memang betul, kalau saya ada chance nak balik ke Gaza, bukan Gaza saja. Saya memang ada, saya mimpi nak pergi Masjidil Aqsa, nak sembahyang dekat Masjidil Aqsa, nak pergi setiap tempat dalam Palestin yang saya tak pernah pergi situ. Negara saya sendiri tapi tak boleh masuk situ. Nak share sikit yang saya ada rasa sedih sangat juga tengok orang dari luar negara Palestin boleh masuk Palestin, boleh masuk Masjidil Aqsa. Dia orang saya tengok gambar, saya rasa sedih sangat sebab saya rakyat Palestin sendiri tak boleh masuk, tak boleh pergi situ, tak boleh masuk Masjidil Aqsa. Tapi orang dari negara lain boleh masuk macam tu senang. Tu yang ada rasa sedih, ada mimpi dan ada impian saya yang insya-Allah satu hari saya akan ke Masjidil Aqsa, akan ke Palestin, akan nak ke Gaza dan bawa anak-anak sekali. Anak-anak pun ada, saya nak anak-anak tahu apa Palestin itu, apa Al-Masjidil Aqsa, apa Gaza. Mesti satu hari nanti insya-Allah saya akan turun. Saya cuma tunggu bila condition kat sana jadi okey sikit nak keluar dan masuk. So, Ustaz Adil tahu yang sempadan di situ selalu tutup. Nak balik sana susah nak masuk. Kalau dah masuk nanti susah nak keluar balik. Masuk melalui Jordan ke Mesir? Mesir. Mesir. Okey. Sebab betul, sahih. So, kalau lalui Jordan kena ikut Israel. Israel takkan bagi. Ni masalahnya. Kena lalu ikut Mesir. Puan Tahrir, kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Ada soalan masuk, Baik. Ada 2 soalan. Saya rasa dalam 5 minit kita selesaikan 2 soalan ini. Bagaimana soalan yang pertama, bagaimana rakyat Gaza berhadapan dengan COVID-19
sepanjang serangan Israel? Ni soalan yang susah sikit nak jawab. Memang COVID-19 dia ada di mana-mana sekarang. Dah sampai Gaza, dah sampai Palestin, dah sampai semua negara seluruh dunia. Ya. Tapi orang di sana, semasa ada serangan di sana sini, berang dari Israel atas Gaza, dia orang lupa pasal COVID-19. Dia orang tetap nak jaga diri, nak jaga kanak-kanak, nak jaga jiran, nak jaga saudara yang duduk situ. Jadi orang tak fokus pasal COVID-19, isu COVID-19. Walaupun ni isu yang penting juga dan kena jaga diri juga. Tapi kalau ada serangan sana sini, dah orang tak boleh fokus pada macam SOP, nak kena pakai mask, nak kena macam jaga social distance. Orang tak boleh fokus benda ni. Orang dia cuma selamatkan diri, selamatkan keluarga, selamatkan jiran. Tu yang dengan kaitan COVID-19 ni, masa Israel serang Gaza, dah tak dapat berita sangat pasal COVID-19. Tapi tetap Gaza ada kes setiap hari, kes COVID-19. Ada orang meninggal juga akibat COVID-19. Tapi masa serangan Israel tu dah orang memang tak boleh fokus. Tak boleh nak jaga SOP, tak boleh nak buat apa. Betul. Keadaan huru-hara. Okay? Betul. Semua nak jaga diri, nak jaga keluarga, macam mana nak selamatkan keluarga semua. Jadi tak jadi SOP lagi. Baik, soalan yang terakhir, soalan yang ringkas dan saya minta Puan Tahrir jawab secara ringkas. Apa yang menyebabkan Israel sangat berminat dengan Baitul Maqdis? Okey, Israel nak sangat ambil dan rempas Baitul Maqdis sebab dia orang percaya dan orang believe dan orang Yahudi ada hak asasi di Baitul Maqdis. Dia bukan yang macam agama yang biasa yang boleh kongsi dengan macam boleh hidup sekali dengan orang Muslim, dengan orang Kristian. Bukan. Dia memang ada plan dia nak hancurkan Al-Masjidil Aqsa. Lepas tu dia nak bina dia punya temple di situ. Ni plan dia orang. Dulu masa saya baru umur 10 tahun, Alhamdulillah dapat satu kali masukkan Masjidil Aqsa dari Gaza. Tu maknanya 20 tahun yang lalu. Masa tu saya kecil lagi, dapatkan Masjidil Aqsa. Tengok condition di sana, di bawah Al-Masjidil Aqsa, tentera Israel betul-betul buat tunnel besar di bawah Masjidil Aqsa. Dia macam nak buat satu city atau satu kota di bawah Al-Masjidil Aqsa. Jadi nak jadikan condition sana lagi teruk, dia masukkan air di bawah Al-Masjidil Aqsa. Maknanya satu hari nanti Masjidil Aqsa dia punya macam foundation, kalau dah tak kuat lagi, Masjidil Aqsa boleh jatuh bila-bila je. Ni yang apa dia orang nak jatuhkan Al-Masjidil Aqsa, lepas tu bina dia punya temple di situ. Walaupun dia orang yakin, ada orang Yahudi yakin yang orang Israel takkan jumpa apa-apa pasal apa yang dia orang percaya ada di bawah Al-Masjidil Aqsa. Sebab dia orang percaya di bawah Al-Masjidil Aqsa ada dia punya temple di situ. Tu yang kena hancurkan Al-Masjidil Aqsa dan bina temple dia orang. Ada orang Yahudi sendiri yang percaya memang benda ni tak betul. Tapi Zionis lain daripada orang Yahudi. Ni masalahnya. Yang kontrol Israel, yang kacau, yang serang dan bunuh orang sana sini adalah orang Zionis. Oh, okey, baik. Betul. Ni ada beza antara Zionis dan orang Yahudi. Yahudi tu adalah agama. Tapi Zionis ni yang tentera yang dia curi tanah Palestin dan nak hancurkan Al-Masjidil Aqsa. Jadi itu yang saya cakap, ada orang Yahudi sendiri yang percaya semua believe orang Zionis ni bukan betul. Tapi orang Zionis tetap nak terus dengan plan dia orang, nak hancurkan Al-Masjidil Aqsa untuk bina dia punya temple di situ.
harap benda ni tak akan jadi. Jadi Ya, kita kena doa banyak-banyak kepada Allah dan benda ni tak akan jadi satu hari nanti. ya. Dan kita kena yakin dengan janji Allah bahwasanya kemenangan itu akan berpihak kepada umat Islam. Amin, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, saya kira setakat di sini saja. Mungkin Tahrir ada last words, 1 minit. Okey, last minute saya nak sekali lagi saya nak mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sokong isu dan isu Palestin dan rakyat Palestin. Alhamdulillah, saya macam dalam 12 yang lalu dapat banyak mesej dari kawan tanya pasal keluarga, pasal rakyat di Gaza. Alhamdulillah, rakyat di sini dan rakyat Malaysia dia tetap jaga dan dia orang Serius. peduli Ya, pasal apa yang peduli. tengah menjadi Ya. di Gaza dan Al-Masjidil Aqsa. Itu yang saya harap sangat yang orang di sini akan terus sokongkan isu Palestin dan Al-Masjidil Aqsa dan Gaza. Ya. Terima kasih banyak pada semua yang tolong viralkan apa yang tengah menjadi di situ. Nak sampaikan realiti apa yang tengah menjadi dekat seluruh dunia. Terima kasih banyak. Kami sebagai rakyat Palestin sangat menghargai semua effort ni dari rakyat Malaysia dan negara-negara lain yang tengah sokongkan isu rakyat Palestin dan Palestin. Terima kasih banyak. Sama-sama Puan Tahrir, dan saya pun kembalikan ucapan terima kasih kepada Puan Tahrir kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk menceritakan sedikit sebanyak tentang situasi di Gaza sekarang ini. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia teruskan sokongan kita kepada rakyat Palestin, sentiasa mendoakan keselamatan, kemenangan mereka. Dan kita perlulah kita menjadi orang yang berpengetahuan tentang Baitul Maqdis, Al-Quds, Masjid Al-Aqsa, sebab Masjid Al-Aqsa itu kiblat kita, kiblat pertama umat Islam. Jadi kita sibukkan diri kita untuk mengetahui tentang Masjid Al-Aqsa. Bukan berperang pasal Al-Aqsa. Sekarang ni Tahrir dekat Malaysia dalam Facebook, orang berperang pasal Al-Aqsa. Ya, saya sudah tengok, betul. Kan. Jadi, dan kita pun kena fikir juga tentang COVID di Malaysia. The numbers are increasing day to day. So ini satu yang merisaukan. Sama-samalah kita jaga SOP. Harap semua selamat. Social distancing tu memang sangat penting. Don't simply hug others, don't simply touch others, touch anywhere and so on. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. InsyaAllah. Terima kasih. Terima Jumpa kasih lagi insyaAllah. Jumpa lain kali insyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada semua para penonton yang turut setia bersama kami selama sejam ini untuk mengetahui, berkongsi cerita dengan panel kita berkaitan dengan kenapa Gaza diserang, dan alhamdulillah sedikit banyak telah dikongsikan rasa dan cerita yang pengalaman sendiri oleh rakyat Gaza, oleh Puan Tahrir Al-Qamri, iaitu seorang aktivis kemanusiaan asal Gaza yang sekarang ini menetap di Malaysia. Dan juga tak dilupakan juga kepada moderator kita, terima kasih Ustaz Muhammad Aidil Mufti Muhammad Samsudin, pensyarah bahasa di Universiti Sains Islam Malaysia, kena mengendalikan program kita pada petang ini. Dan insyaAllah tuan-tuan dan perempuan, para penonton yang dikasihi, jangan lupa untuk terus like dan share di page dakwah PPK Malaysia untuk mengikuti lebih lanjut isu semasa dan isu keadaan semasa yang berlaku di Gaza. Dan juga boleh juga follow di Facebook Puan Tahrir Al-Qamri, Tahrir GH saya di Facebook, untuk mengetahui sendiri isu semasa dan keadaan semasa yang berlaku di Gaza. InsyaAllah jangan lupa untuk follow dan share di page dakwah PPK Malaysia. Selepas ini kita akan ada banyak lagi slot-slot berkenaan dengan Gaza
kita akan mungkin bersama dengan live dari Gaza dan juga bersama dengan aktivis masyarakat di antarabangsa, mungkin dari wakil Indonesia dan sebagainya, insya-Allah. Jangan lupa untuk terus bersama kami Kepangan Semasa di Gaza. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama kami di dakwah Habib Rekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.